Oke, kita berjumpa lagi pada pagi ini 12.37 pagi sekarang. Selamat pagi, salam sejahtera pada semua adik-adik. Oke, sekarang Cigu mau mengulas ataupun memberi panduan bagaimana menjawab soalan yang ini. Oke, ini adalah tentang tajuk kadar pernafasan manusia, tajuk sains tahun 4. Jadi sepatutnya adik-adik tiada masalah mengingati tajuk ini, kecuali adik-adik yang tahun 4 yang baru belajar tajuk ini pada tahun ini. Oke. Dalam satu penyesetan, seorang murid merekodkan kadar pernapasan apabila dia melakukan 3 aktiviti yang berbeza. Dalam satu penyesetan, seorang murid merekodkan kadar pernafasan apabila dia melakukan 3 aktiviti yang berbeza. Bermana ada seorang murid dia melakukan 3 aktiviti yang berbeza, yaitu duduk, berjalan dan berlari. Duduk, berjalan dan berlari, dan kadar pernafasan semenit. Kadar pernafasan semenit yaitu ini direkodkan dalam jadwal yang seperti inilah. Seperti yang Cikgu bagi tahu sebelum ini, kalau ada jadwal seperti ini, terus kita tahu. Cikgu paling suka soalan yang begini sebab biasanya pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas terus kita boleh dapat daripada jadwal. Ingat tuh adik-adik, apabila ada jadwal begini, terus kita akan boleh dapat bahwa ini sebelah sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jangan terbalik. So, kalau kena tanya di sini pemboleh ubah dimanipulasi, maka inilah jawaban dia yang ini. Kalau ditanya pemboleh ubah bergerak balas pula, inilah jawaban dia. Senang saja. Kita mulai. Di sini diberi jenis aktiviti kadar pernafasan semenit. Kalau duduk, seorang murid tersebut, kadar pernafasan murid tersebut dalam semenit adalah 18 kali. Kemudian kalau dia berjalan, kadar pernafasan semenit adalah 30 kali. Dan manakala apabila aktiviti murid tersebut ialah berlari, maka kadar pernafasan semenit adalah 42 kali. Jadi kita pergi yang soalan yang pertama, soalan E, pemboleh ubah dimalarkan. Apa pemboleh ubah dimalarkan? Pemboleh ubah dimalarkan adalah sama, maksudnya perkara yang tidak diubah, tidak ditukar, tidak diganti, itu yang dimalarkan. Perkataan malar adalah perkataan bahasa Melayu biasa. Kalau kita cek dalam kamus, perkataan malar maksudnya tidak diubah. Tidak diubah. Jadi sepertinya senang difahami oleh murid-murid. Kalau kita tengok dalam soalan ini, apa sebenarnya yang tidak diubah? Apa sebenarnya yang tidak diubah? Jenis aktiviti diubah, yaitu sebab mula-mula dia duduk, kemudian berjalan, kemudian berlari. Kemudian kadar pernafasan pula bukan diubah tapi berubah. Mula-mula 18 kali semenit, kemudian pergi 30, kemudian 42 kali. Jadi ini ialah diubah, ini ialah berubah. Mana yang tidak diubah? Mana yang tidak diubah? Siapa yang terlibat? Macam mana cara berpikir? Kita pikir begini. Siapa yang terlibat duduk? Siapa yang melakukan ini aktiviti duduk? Murid kan, seorang murid tersebut. Siapa yang melakukan aktiviti yang berjalan nih? Murid tersebut juga. Siapa yang berlari? Murid tersebut juga. Jadi macam mana mau jawab? Macam mana yang mau jawab? So jawaban dia ialah ada yang menjawab seorang murid. Jawaban begini macam betul, tapi sebenarnya tidak betul. Bukan begini cara jawab. Apa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Seorang murid. Macam tidak sesuai. So kita guna begini. Kalau cikgu
siapa yang terlibat? Sama ada tulis begini, murid yang melakukan activity. Oke? Nah, yang duduk pun murid yang sama, yang berjalan pun murid sama, berlari pun murid sama. Jadi apa yang sama? Murid yang melakukan activity. Oke? Murid yang melakukan activity. Ingat tuh. Oke, kita pergi yang kedua. Boleh ubah dimanipulasi. Maksudnya diubah. Tadi cikgu sudah bagi tahu, kalau ada jadwal begini, oke? Kalau ada jadwal begini, boleh ubah dimanipulasi adalah ini, boleh ubah bergerak balas adalah ini. Oke? Ingat tuh, jangan terbalikkan. Kalau ada jadwal, cikgu ulang lagi, kalau ada jadwal, boleh ubah dimanipulasi yang sebelah kiri atas nih, kemudian boleh ubah bergerak balas adalah yang sebelah kanan atas. Ini. Oke? Dan biasanya boleh salin terus, tapi kadang-kadang kena hati-hati juga sebab ada boleh ubah yang dia tidak ditulis secara lengkap. Oke? Jadi boleh ubah dimanipulasi yang inilah jenis activity. Oke? Nah, jangan jawab apa boleh ubah dimanipulasi, kamu tulis duduk, berjalan, dan berlari. Oke? Macam betul ini. Oke? Macam betul, tapi sebenarnya bukan begini cara tulis. Boleh ubah. Nanti juga akan buat video bagaimana untuk mencari boleh ubah dan bagaimana untuk menulis boleh ubah yang betul. Oke? Kalau ditulis seperti begini salah. Memang dimanipulasi inilah duduk, berjalan, dan berlari, tapi bukan begini cara tulis boleh ubah. Jadi guna yang ini ya, jenis activity. Oke. Jenis activity. Kemudian kita pergi boleh ubah bergerak balas. Oke, cikgu sudah sebut tadi, ini ialah boleh ubah bergerak balas. Sebelah kanan apabila ada jadwal, sebelah kanan atas. Oke, jadi boleh ubah bergerak balas maksudnya apa yang diperhati ialah kadar pernafasan semenit. Kadar pernafasan semenit. Oke, kadar pernafasan semenit. Cikgu dapati mungkin ikut pengalaman cikgu akan ada murid-murid yang cikgu tidak tahu kenapa dia tidak mau salin habis. Oke, dia cakap kadar pernafasan, itu saja. Nah, cikgu tidak tahu kenapa dia tidak mau salin habis. So, ini kadar pernafasan. Salah. Kadar pernafasan dalam berapa tempo, dalam berapa lama. Oke? Jadi kadar pernafasan ikut yang dalam jadwal ini. Sudah terang-terang diberi sini, salin saja. Tidak rugi. Tidak membuang masa pun. So, kadar pernafasan semenit. Ingat tuh. Kemudian kita pergi boleh ubah bergerak balas. Boleh ubah bergerak balas, oke? Kita sudah tahu template atau ayat panduan yang biasa murid-murid tahu ataupun biasa murid-murid diberitahu. Oke? Macam cikgu cakap, banyak cara menjawab, tapi ini adalah yang cikgu type nanti ini akan yang biasa murid-murid diberitahu. Oke? Untuk menyiasat hubungan antara boleh ubah dimanipulasi, cikgu tulis begini. Ini PM boleh ubah dimanipulasi. PDM cikgu tulis begini, dan PBG. PBG itu boleh ubah bergerak balas. Oke, untuk menyiasat hubungan antara PDM dan PBG. Oke. Jangan silap yang PDM ini boleh ubah dimanipulasi, ini adalah boleh ubah bergerak balas. Ini PDM ini ada cara lain guru mungkin lain yang mereka gunakan, tapi di sini untuk video ini cikgu guna PDM ini boleh ubah dimanipulasi. Jadi senang sedikit untuk murid-murid paham. PBG ini boleh ubah bergerak balas. Oke. Jadi untuk menyiasat hubungan antara boleh ubah dimanipulasi dan boleh ubah bergerak balas. Oke. Macam cikgu cakap, tiada ini perkataan untuk pun boleh juga. Oke, tiada perkataan untuk pun boleh juga. Ini menyiasat tukar kepada mengkaji pun boleh juga. Oke, tiada masalah. Oke. Untuk di sini cikgu tulis beginilah.
untuk menyiasat. Ingat tuh. So, Cikgu sudah bagi tahu untuk menyiasat hubungan antara PDM dan PBJ. Dan jangan tinggalkan jawaban begini. Bila adik-adik tinggalkan jawaban begini, maka salah lah. Mesti ubah ini. Pembuluh ubah dimanipulasi, ubah, tukar. Pembuluh ubah bergerak balas pun tukar. Pembuluh ubah dimanipulasi sudah kita dapat di sini. Nih. Pembuluh ubah bergerak balas sudah kita dapat di sini. Kadar pernafasan semenit. Jadi tukar itu saja. Oke? So, tukar itu saja jenis activity dan kadar pernafasan semenit. Ya. Oke, untuk melihat hubungan antara jenis activity dan kadar pernafasan semenit. Oke. Cikgu percaya masih lagi ramai murid yang masih terkial-kial ataupun dia tidak tahu macam mana mau jawab nih tujuan penyiasatan. So ingat untuk melihat hubungan antara jenis activity dan kadar pernafasan semenit. Oke. Tapi dengan syarat dimanipulasi mesti betul lah, dimanipulasi betul, bergerak balas betul. Kalau dimanipulasi salah, maka ini tujuan penyiasatan salah lah. Kalau dimanipulasi betul tapi pembuluh ubah bergerak balas salah, maka ini tujuan penyiasatan pun salah juga lah. Sebab itu adik-adik kena betul-betul cari pembuluh ubah dimanipulasi dan pembuluh ubah bergerak balas yang betul. Oke, yang betul. Masukkan dalam ini. Oke, jadi boleh terdapat markah sudah. Oke. Kita pergi soalan I. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat? Oke. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat? Kalau ikut pengalaman cikgu, kalau kita tengok ini, activity duduk 18 kali kadar pernafasan semenit. Kalau berjalan kadar pernafasan semenit ialah 30 kali, dan kalau berlari kadar pernafasan semenit adalah 42 kali. Ada murid yang akan cakap begitu. Apa pemerhatian yang boleh dibuat? Dia akan cakap tentang begitu, yaitu duduk 18 kali kadar pernafasan semenit, berjalan 30 kali, berlari 42 kali. Bukan begitu. Oke? Untuk menjawab sini, untuk pemerhatian ini bukan begitu cara jawab. Bermana itu adik pergi sebut balik ini kalau begitu. Jadi jawaban begitu salah. Oke? Jadi cara jawab adalah buat perbandingan antara tiga-tiga ini. Kalau duduk, berjalan, berlari, macam mana? Buat perbandingan. Oke? Apa yang mau dibandingkan? Kadar pernafasan semenit. Kalau duduk berapa, berjalan berapa, berlari. Tapi kena buat secara perbandingan. Kita boleh cakap bahwa duduk kadar pernafasan semenit untuk activity duduk adalah paling rendah berbanding dengan berjalan dan berlari. Begitu. Ataupun kita cakap di sini kadar pernafasan semenit untuk activity berlari adalah paling tinggi berbanding dengan activity berjalan dan activity duduk. Buat perbandingan begitu. Oke, so cikgu tulis ini kadar pernafasan semenit untuk activity berlari adalah paling tinggi berbanding activity berjalan dan duduk. Nah, begitulah. Oke. Ingat pemerhatian adalah kamu beritahu apa yang berlaku. Bukan pergi baca balik data, Oke, ingat Oke, jadi di sini cikgu guna perkataan paling. Sebab yang ini berlari kadar pernafasan semenit adalah paling tinggi, yaitu 22 kali, berjalan 30, duduk 18 kali saja. Sebab itu juga guna perkataan paling. Oke. Kalau adik-adik guna perkataan lebih pun boleh juga, yaitu lebih tinggi. Oke, lebih tinggi. Kadar pernafasan semenit untuk aktiviti berlari adalah lebih tinggi berbanding aktiviti berjalan dan duduk. Boleh juga.
Sebab dia menunjukkan perbezaan bahwa kadar pernafasan semenit untuk aktiviti berlari adalah yang tertinggi. Oke, dia boleh menunjukkan perbandingan. Ingat tuh, ha? Oke. Gimana paling? Oke, paling. Oke. Kemudian kita pergi yang inference. Berikan inference sebab, berikan inference. Inference ialah sebab. Sebab inference sebab ataupun alasan, kadang-kadang guna perkataan alasan, kadang-kadang dia suruh jelaskan, berikan penjelasan. Penjelasan itu maksudnya inference lah ataupun sebab. Oke. Berikan inference atau sebab terhadap pemerhatian Anda di atas. Bermana maksudnya kita bagi pemerhatian. Pemerhatian kita di sini. Kadar pernafasan semenit untuk aktiviti berlari adalah paling tinggi berbanding aktiviti berjalan dan duduk. Jadi kita kena bagi inference, kita kena bagi sebab untuk yang ini. Untuk yang ini. Oke? Ramai adik-adik yang cikgu tengok jawaban mereka ikut pengalaman cikgu, inference dengan pemerhatian mereka jawab tiada kaitan. Tiada kaitan sebab inference yang mereka jawab, mereka tulis tiada kaitan, tidak dapat menjawab yang pemerhatian. Pemerhatian saya tidak dapat menjawab. Lain yang diperhati, lain pula inference yang dia itu murid jawab. Oke? Jadi berikan inference terhadap pemerhatian Anda di atas bermana bagi jawaban kenapa kadar pernafasan semenit untuk aktiviti berlari adalah paling tinggi berbanding aktiviti berjalan atau dan duduk. Oke? So bagi jawaban begitu. Untuk cikgu akan jawab begini, sebab aktiviti berlari cikgu cakap nanti lepasnya kita perbaiki ya, lebih aktif. Oke, sebab aktiviti berlari merupakan pergerakan yang lebih aktif dan memerlukan lebih banyak oksigen. Oke? Oksigen. Sebab aktiviti berlari merupakan pergerakan yang lebih aktif dan memerlukan lebih banyak oksigen. Sebab itu kadar pernafasan sini semakin tinggi, 18, 30, 42 kadar pernafasan semenit. Kenapa semakin tinggi? Sebab aktiviti dia semakin aktif, yaitu mulai duduk tuh diam-diam, kemudian berjalan tuh bergerak, berlari itu pula lebih aktif lagi. Bila lebih aktif, badan memerlukan lebih banyak oksigen. Bila lebih aktif, badan memerlukan lebih banyak oksigen. Apabila badan memerlukan lebih banyak oksigen, maka kita perlu bernafas, menarik nafas lebih banyak untuk mendapatkan oksigen yang mencukupi. Oke? Tengok di sini. Duduk yaitu diam-diam 18 kali saja kadar pernafasan semenit. Berjalan bermana bergerak sedikit sudah ada 30 kali kadar pernafasan semenit, tapi berlari yaitu pergerakan yang lebih aktif ataupun paling aktif antara tiga-tiga ini, kita murid tersebut memerlukan 42 kali kadar pernafasan semenit. Oke? Sebab dia perlu lebih banyak oksigen. Jadi sebab itu cikgu buat nih. Sebab aktiviti berlari merupakan pergerakan yang lebih aktif dan memerlukan lebih banyak oksigen. Oke? Boleh sampai di sana pun boleh kita tulis ataupun boleh cak berbanding aktiviti berjalan dan duduk. Begitu. Tengok. Kalau kita jawab begini, maka dapat terjawablah pemerhatian. Kalau kita jawab begini, kita beri inference sebab begini, sebab aktiviti berlari merupakan pergerakan yang lebih aktif dan memerlukan lebih banyak oksigen berbanding aktiviti berjalan dan duduk. Maka yang ini, pemerhatian kita dapat jawablah. Kadar pernafasan semenit untuk aktiviti berlari adalah paling tinggi berbanding aktiviti berjalan dan duduk. Kita dapat jawab ini. Bermakna jawaban betul. Oke. Kita pergi di sini. Ramalkan kadar pernafasan semenit ketika murid itu tidur. Maksudnya di sini, murid tidur. Sini duduk berjalan aktiviti. Tapi ada itu murid. Kalau dia tidur, berapa kadar pernafasan semenit?
Oke, berapa kadar pernafasan semenit kalau dia tidur. Kalau dia tidur. Ini duduk, bermakna dia diam-diam saja 18 kali semenit. Oke, berjalan 30, berlari 42. Jangan pula tidur mentang-mentang nih duduk kadar pernafasan semenit 18 kali. Kalau tidur bermakna betul-betul diam-diam, kamu letak kosong sini sifar. Sifar maksudnya itu murid mati lah. So, tidak bernafas. Kadar pernafasan semenit sifar atau kosong maksudnya itu murid mati. Oke, jadi tidak betul lah. Dan sebenarnya banyak jawaban, tapi karena kita tidak tahu exactly, kita tidak tahu secara tepat berapa kadar pernafasan semenit untuk tidur, tapi kita tahu bahwa tidur adalah satu activity yang betul-betul tidak melakukan apa-apa pergerakan. Betul-betul tidak melakukan apa-apa pergerakan. Bermana badan betul-betul dalam keadaan rehat. Oke? Cuma karena badan masih memerlukan oksigen, maka kita masih bernafas walaupun sedang tidur. Jadi kalau duduk kita tahu 18, bermana kalau tidur kurang daripada 18 ini. Kurang daripada 18. Jadi kita boleh tulis ini, ramalkan kadar pernafasan semenit ketika murid tidur kurang daripada 18 kali. Oke, boleh cakap begitu. Kurang daripada 18 kali. Semenit. Kurang daripada 18 kali. Bermana mungkin 17, mungkin 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, mungkin begitulah. Oke. Kurang daripada 18 kali semenit. Kita pergi hipotesis. Oke. Trik dia untuk menjawab hipotesis atau hubungan, oke. Kalau ada tren. Siapa masih ingat tren? TREND, oke? TREND. Tren, maksudnya tren ialah corak ataupun kadang-kadang dia guna perkataan pola. Pola, oke? Corak perubahan. Maksudnya mungkin meningkat. Corak perubahan itu maksudnya ataupun pola atau tren maksudnya, tapi tren dalam bahasa Inggris lah. Oke? Kalau corak perubahan mungkin meningkat, bertambah, menurun, berkurang, begitu. Ingat tuh? Jadi untuk soalan yang ini, hipotesis yang untuk ini boleh guna itu semakin. Kenapa boleh guna? Sebab ada tren, ada corak. Ada corak tuh dari 18 pergi 32 pergi 30 pergi 40 ada corak. Oke? Apa corak dia ini? Jangan pula mentang-mentang anak panah pergi begini kamu jawab menurun. Ini bukan menurun tuh 18 30 42 maksudnya meningkat lah. Meningkat. Oke? Ingat tuh. Jadi kamu boleh cakap semakin. Yang ini pun duduk, berjalan, berlari, dia menurun ataupun meningkat. Oke? Meningkat. Meningkat apa? Keaktifan, pergerakan yang lebih aktif. Oke? Itu pergerakan meningkat, keaktifan pergerakan meningkat. Oke? Jadi kita boleh tulis semakin, yang tempo hari juga sudah ada bagi tahu tentang semakin juga guna huruf kecil, semakin corak PDM. PDM itu apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin corak PBG. Begitulah. Boleh guna untuk ini. Di sini. Oke? Ataupun boleh guna yang jika PDM, kita guna yang jika maka. Oke? Kita guna jika maka. Ini adik-adik pun biasa guna ini. Jika PDM corak, maka PBG corak. Tuh. So tukar saja corak. Tukar corak, tukar pemboleh ubah dimanipulasi. Tukar corak, tukar pemboleh ubah bergerak balas. Atau tukar dimanipulasi, tukar corak, tukar pemboleh ubah bergerak balas.
tukar corak, dapat jawaban sudah. Oke, jadi kita tengok yang di sini. PDM. PDM dimanipulasi jenis activity. Boleh dimanipulasi jenis activity. Duduk, berjalan, berlari. Keaktifan dia macam mana? Menurun atau meningkat? Meningkat kan? Oke, so kita tulis begini. Semakin meningkat ataupun boleh juga semakin meningkat keaktifan activity. Begitu. Semakin meningkat keaktifan activity, bermana itu activity semakin meningkat lah maksudnya. Pergerakan makin banyak maksudnya. Semakin meningkat keaktifan activity, ataupun boleh juga semakin aktif activity. Begitu. Begitu juga, tapi cikgu benar. Semakin meningkat atau bertambah ke aktifan activity, semakin meningkat keaktifan activity, semakin kadar penapasan seminit meningkatkan. Semakin meningkat kadar pernafasan seminit. Itu selesai. Kita guna ini, tukar pergi koma, selesai. Tapi bukan beginilah, bukan campur huruf besar huruf kecil lah. Ini contoh saja nih. So di sini sama juga. Jika jenis activity kita cakap bertambah aktif, maka PBG apa? Bergerak balas apa? Tuh kadar penafasan seminit yang itu ini. Ini dimanipulasi, ini bergerak balas. Maka kadar pernafasan, jangan lupa itu seminit. Tulis semua, karena semua yang ada di atas sana tulis semua. Maka kadar pernafasan seminit coraknya apa? Bertambah ataupun meningkat pun boleh. Selesai. Banyak cara lagi lah sebenarnya, tapi ini pun sebenarnya boleh sudah. Tukar itu, kita tukar yang ini, tukar pergi koma. Dan kita pergi kesimpulan. Sebelum ini cikgu udah bagi tahu kalau hipotesis atau hubungan kamu betul, maka kamu boleh gunakan juga untuk ini. Kalau kamu tidak tahu bagaimana untuk menjawab hubungan atau hipotesis untuk kesimpulan, untuk dijawab di kesimpulan, cikgu ulangi, kalau kamu tidak tahu macam mana menjawab kesimpulan, maka cara paling mudah salin balik jawaban hipotesis atau hubungan. Bukan sentiasa betul, tapi biasanya betul lah. Bukan sentiasa betul, bukan selalunya betul, tapi biasanya betul. Jadi salin balik saja. Kamu salin begini, mana-mana bukan dua, bukan dua jawaban. Salin balik saja begitu. Dengan syarat hipotesis hubungan kamu betul lah. Kalau hipotesis kamu hubungan kamu salah, hipotesis kamu jawaban hipotesis kamu salah, kemudian kamu salin balik jawaban kesimpulan, letak di sini, jawaban kamu salah juga lah. Untuk kesimpulan cikgu mau tambah satu jawaban. Cikgu tambah satu jawaban. Cikgu guna perkataan apabila. Sama juga PDM corak. PBG corak. Ini maksud confirmation, pengesahan sudah bahwa
Hipotesis ini baru bentuk andaian, hipotesis baru bentuk andaian ataupun tekaan. Kesimpulan ini maksudnya sudah laksanakan activity dan didapati bahwa andaian atau tekaan yang kita buat itu betul, hipotesis yang kita buat itu betul, terbukti. So ini merupakan apabila PDM corak PBJUR ini merupakan satu macam satu ayat pengesahan lah, oke? So PDM itu apabila jenis activity bertambah aktif, PBG kadar pernafasan seminit, oke, juga bertambah, begitu. Oke, apabila jenis activity bertambah aktif, kadar pernafasan seminit juga bertambah. Kalau bukan bertambah, jangan gunakan perkataan juga lah. Kalau ini menurun, maka ini perkataan juga tidak sesuai, sudahlah. Tapi kalau sekarang ini sini pun bertambah, sini pun bertambah, kamu guna perkataan juga pun boleh, tidak guna perkataan juga pun boleh. Maksudnya apabila jenis activity bertambah aktif, kadar pernafasan seminit bertambah pun boleh. Oke? Jadi setakat itu saja. Harap adik-adik paham lah, harap adik-adik betul paham, tengok betul-betul nih video, pahami apa yang cikgu maksudkan, tengok balik, oke? Tengok balik. So cikgu rasa itu saja. Apa-apa soalan atau pertanyaan boleh tulis, oke? Boleh type, tanya di bawah video ini, oke? Cikgu akan dengan segala senang hati untuk pergi respon apabila cikgu online lah. Oke, cikgu akan terus respon. Dan jangan lupa kongsi, share, subscribe. Oke, so itu saja. Semoga adik-adik terus belajar dengan tekun dan menjadi orang yang bijak dan pandai serta berdaya saing dalam pemikiran. Oke, so setakat itu saja. Sekian dan terima kasih.